Dan yang keempat daripada bahagian aurat yang 9 itu ialah mata. Jadi kita dah masuk dah bab yang baru, iaitu makulatul mata. Tadi kita dah habis dah perbicaraan kita lebih kurang sebulan lebih berkenaan tentang makulatul aina. Jadi makulatul aina dulu kita dah faham husulul jismi fil makan. Hasil ataupun berkelakuannya jisim itu pada tempat. Hari ini kita masuk pula bahagian aurat yang 9. Bahagian aurat yang 9 iaitu mata. Ini yang keempat. Dia semua ada 9. Aurat 9, satu jauhar. Jadi semuanya ada 10. Kata dia, dan yang keempat daripada bahagian aurat yang 9 itu ialah mata. Ini makulatul mata. Makulatul mata namanya. Nama bagi mata tadi. Apa dia? Apa takrif bagi makulatul mata? Iaitu hasil pekerjaan bagi jauhar atau jisim dengan dikaitkan dengan masa. Itu panggil makulatul mata. Kalau bahasa Arab dia panggil husulul jismi fil azman. Kalau bahasa Arab dia panggil husulul jismi fil azman. Tengok. Kalau tarikh Arab dia, maklumat mata ni, husul al-jismi fil azman. Itu dalam bahasa Arab. Berkelakuan hasil jisim itu di dalam masa. Ini maklumat mata. Tarikh bagi maklumat mata. Kalau mata ni kita nak panggil apa? Masa, bermasa. Kalau kita, kalau mengajar bahasa Arab, orang belajar bahasa Arab, mata-mata ni bila. Bila sebut bila tu, dia bermasa. Bilakah kamu nak pergi? Bilakah kamu nak belajar? Bila-bila tu maksudnya bermasa. Masuk mata sebenarnya bermasa. Mata ni husulul jismi fil azmani. Terbaik. Kata musannif, dia kata iaitu hasil pekerjaan. Hasil ni berlaku. Berlakunya pekerjaan bagi jauhar atau jisim. Jadi berhasil berlakulah pekerjaan bagi jisim. Tapi dengan dikaitkan dengan masa. Ini dengan bersangkut paut dengan masa. Dengan dikaitkan ini dengan bersangkut paut ataupun dengan bersangkutan dengan masa. Dengan bersangkutan dengan masa ataupun dengan terikat dengan masa. Jadi pekerjaan tu dikatakan perbuatan lah tu. Hadas. Berlakunya perbuatan bagi jisim ataupun bagi jauhar. Pekerjaan tu kita kata contoh makan. Saya makan pukul 9. Tu dia panggil maklumat mata. Saya makan, itu perbuatan. Bukan nak saya tu, nak perbuatan. Makan. Perbuatan makan itu, saya makan. Saya tu dia panggil jisim tu. Saya makan pada pukul 9. Dikaitkan dengan masa pukul 9. Contoh
Tu dia. Ini dia tak payah kalau makuta mata ni mudah sikit. Baik, habis. Jadi jauhar tu kena pada benda lah. Jauhar ataupun jisim. Akan datang dia bagi contoh. Contoh kita kata matahari. Kita kata matahari itu naik pada pukul 9. Dia bila sebut kata perbuatan ni bukan perbuatan manusia saja. Yang faham situ. Perbuatan ni banyak lah. Contoh kita kata bumi. Bumi bergerak atau bumi gempa. Kan gempa bumi kan? Gempa bumi pada pukul 10 malam. Contoh. Gempa bumi. Gempa tu dia panggil kelakuan tu. Kelakuan bagi bumi. Bumi tu dikatakan jisim. Kelakuan gempa pada bumi itu dikaitkan dengan masa pada pukul 10. Contoh. Itu panggil husulul jismi fil azman. Kelakuan, apa lagi? Laut. Kelakuan ombak. Ombak tu kelakuan bagi laut. Kelakuan ombak. Kelakuan, ombak tu panggil kelakuan. Ombak laut. Laut tu kita panggil apa? Jauhar. Contoh. Kelakuan ombak bagi laut itu berlaku semalam. Itu masa. Contoh. Itu masa. Ni tak ada payah. Senang je. Bagi contoh satu dua pun dah mudah faham. Baik. Qala al-musannif rahimahullah. Dan terbahagi ia makulatul mata tadi kepada dua bahagi. Jadi makulatul mata dia terbahagi pada dua. Makulatul mata dia terbahagi pada dua. Mana ada dua? Dia semacam dengan aina juga. Dulu kita belajar makulatul aina bagi dua juga. Satu hakiki, satu majazi. Tengok ni. Dia sama nak semacam sama. Cuma beza masa dengan tempat. Kalau aina tempat, mata tu masa. Lepas ni kita boleh praktikal lah. Saya pergi tengok. Iaitu dua bahagi tu. Satu daripada dua bahagi tu. Dia katakan hakiki. Yang ni makulatu mata hakiki. Hakiki yakni makulatu mata hakiki. Lagu mana makulatu mata hakiki ni? Dan iaitu makulatu mata hakiki tu. Keadaan sesuatu perkara di dalam satu masa. Keadaan suatu perkara. Pekerjaan tu lah. Keadaan tu kelakuan. Kelakuan suatu pekerjaan. Perkara tu atau pekerjaan boleh juga. Suatu tu kita apa? Jauhar lah. Keadaan suatu pekerjaan. Suatu tu kita jauhar ke jisim ke? Di dalam satu masa. Tapi tidak lebih atasnya atas suatu perkara tadi dan tidak kurang, tambah sikit, tidak kurang, yang ini tidak kurang di atasnya atas suatu perkara tadi. Dia tak lebih tak kurang. Masa tu ngam-ngam kita panggil, sedang elok. Saya akan datang dia bagi contoh. Contoh kita kata gini. Kamu belajar masa kitab makulat dengan ustaz pukul berapa? Saya belajar. Tu kelakuan tu. Saya tu jisim.
Saya belajar kitab makulat dalam masa sejam. Dalam masa sejam tu dia panggil, dia panggil apa? Dikaitkan dengan masa sejam. Maka aku belajar. Aku tu kena pada jisim kita ni. Belajar tu kelakuan. Kelakuan belajar itu berlaku di dalam masa sejam. Ngam-ngam. Sejam, betul-betul sejam. Ngam-ngam. Itu orang panggil apa kalau seorang tanya esok? Dia panggil makulatu mata hakiki. Hajar Rana. Esok kalau orang tanya, kursus berapa jam? Saya belajar kursus solat di dalam masa 2 jam. Lepas tu kita tahu praktikal. Saya belajar. Saya tu dikatakan jisim. Kelakuan belajar kursus solat tadi, kelakuan belajar tadi tu dipanggilkan pekerjaan tu lah. Kelakuan belajar tadi berlaku di dalam masa 2 jam. 2 jam tu dikaitkan dengan masa. Maka kalau esok orang tanya makulat apa tu? Dia panggil makulat mata hakiki. Nampak lagi Hajar Faridah? Tu. Makulat mata hakiki. Tu. Habis. Dia tak ada payah ni, mudah sikit. Tengok contoh dah ada. Habis dulu. Yang ada kata, iaitu keadaan suatu perkara di dalam satu masa. Tidak lebih atasnya suatu perkara. Nya tu rujuk domain satu perkara. Jaga domain. Ajar mana. Dan tidak kurang, tambah sikit. Yang ni tidak kurang atasnya. Atas masa tadi. Tak lebih, tak kurang. Ngam-ngam. Hanya sama tutup. Apa maksud hanya sama tutup? Hanya sama sendat. Yang ini sedang elok. Ngam-ngam. Tengok contoh. Seperti gerhana. Gerhana tu dikatakan perbuatan ajarana. Gerhana tu dikatakan perbuatan. Gerhana tu, gerhana apa? Tak kira lah. Bulan ke, matahari ke? Bulan dan matahari tu dikatakan jauhar. Gerhana bulan. Gerhana tu dikatakan kelakuan. Kan kita kata husulul jismi. Maka kita kata gerhana itu dikatakan kelakuan, hasil. Kelakuan gerhana itu 1 jam. Yang ni berlaku 1 jam. Maka 1 jam tu dikaitkan dengan masa. Kan banyak kan kita gerhana bulan kan. Kadang-kadang setahun sekali tu ada, kadang tak ada. Kalau ada tu dia bagi tahu siap-siap dah dalam ilmu falak. Dia kata gerhana pada esok hari lebih kurang sejam 20 minit. Orang tanya esok kan. Berlaku gerhana bulan esok lebih kurang 50 minit. Lepas tu orang pun tanya kita. Tapi tak ada orang tanya kita sebenarnya. Tu panggil makulat apa? Saya yang tanya. Saya tanya jemaah saya boleh lah. Orang nak tanya tak dah. Kalau belajar makulat tak apalah. Gerhana berlaku pada esok hari lebih kurang dalam masa 50 minit. Lepas tu saya pun tanya, makulat apa tu? Orang panggil makulatu mata hakiki. Sebab apa panggil makulat mata hakiki? Sebab berlaku jisim. Apa berlaku jisim? Kelakuan. Kelakuan gerhana itu bagi bulan. Berlaku lebih kurang 50 minit. 50 minit tu dikaitkan masa. Ngam-ngam 50 minit. Tak lebih, tak kurang.
Maka itu dipanggil makulat mata hakiki. Habis itu. Dan seperti puasa di dalam satu hari. Bukan puasa satu hari sungguh 24 jam, tidak. Contoh kita kata, Zaid berpuasa satu hari. Adakah dia puasa satu hari sungguh? Tidak. Bila sebut berpuasa, kita maklum dalam hukum syarak kita, naiknya fajar sehingga terbenamnya matahari. Maka masa naik matahari, naiknya fajar sampailah terbenam matahari waktu maghrib. Maka itu dikatakan makulat mata hakiki. Sebab kita maklum, puasa ni dia tak ada sampai malam. Jangan kita kira dia tak buka puasa lagi, Ustaz. Kita kira kata masa berpuasa tu, yang dikatakan puasa tu, naik fajar sampai maghrib. Habis tu orang tu tak makan lagi, Ustaz. Dia puasa lagi lah. Dia tak bagi puasa dah. Walaupun tak makan lagi pun. Tu. Cuma masa puasa tu, cukup-cukup masa dia mulai daripada naik matahari, sampailah terbenam matahari. Itu kita panggil puasa. Tu habis. Ini tak ada payah, mudah je. Kita kira hal lain. Nak kira apa-apa pun. Nak cerita breakfast ke, nak belajar ke apa, kita boleh kira lain. Sembahyang. Sembahyang 5 minit. Aku sembahyang dalam masa 5 minit. Aku sembahyang fardu zuhur. Maklum, zuhur tu berapa minit? Kita boleh buat ngam-ngam. Masa tu ngam-ngam, sedang elok, sendat. Dia ketat. Tutup tu maksudnya ngam-ngam. Sedang elok. Dah habis itu. Faham lagi ajar Faridah? Faham, Ustaz. Okey, baik. Ini mudah sikit. Qala al-musannif rahimahullah. Dan yang kedua majazi. Yang ni makulat mata majazi. Majazi ni apa bahasa Arab? Tadi hakiki maksudnya yang benda betul-betul nampak. Hakiki tu betul-betul. Kalau majazi ni kita panggil pinjaman, cakapan pinjaman. Asal majaz ni pinjaman. Dia panggil pinjaman. Cakapan pinjaman. Ni. Ni cakapan pinjaman ni, tengok. Macam mana? Dia kata majazi itu tidak hakiki. Dia kata. Bukannya hakiki. Iaitu yang menyalahi bagi yang pertama. Apa menyalahi? Iaitu majazi tadi. Yang menyalahi, yang ini tak sama bagi yang pertama. Termasuk menyalahi tu. Tak sama. Tak sama. Tak sama bagi yang pertama. Itu maksud menyalahi. Contoh tengok. Bila sebut kata menyalahi bagi yang pertama, maksudnya apa? Dia lawan hakiki. Kita apa kalau nak tulis? Kalau kita nak cakap macam mana? Bila sebut tak sama tu, ini keadaan suatu perkara dalam satu masa. Lebih masa atasnya ataupun lebih kurang masanya. Itu takrif dia lah, lebih kurang. Yang dulu kalau kata hakiki, tidak lebih atasnya atas suatu perkara dan tidak kurang. Kalau majazi, kiaskan balik. Keadaan suatu perkara dalam satu masa, lebih atasnya atas suatu perkara, ataupun kurang atasnya. Lebih pun boleh, kurang pun boleh. Dia tak ngam-ngam. Dia tak sendat. Tengok contoh macam mana, tengok contoh. Anda nampak? Seperti bekerja kita 1 minggu. Bukan kerja sungguh 24 jam.
Awak kerja seminggu berapa minggu, seminggu berapa kali? Saya kerja seminggu 5 hari. 1 hari cuti. Oh, 5 hari tahu bekerja? Saya bekerja. Bukan kata bekerja tu sampai 24 jam. Tak ada makan, tak ada minum. Tak semayang pun semua tak. Bekerja je tak. Bukan begitu. Jadi dalam bekerja tu 8 jam je. Sehari tu. Awak bekerja seminggu berapa jam? Tu kita masa tu tak apa. Tapi kita pukul rata. Kita pukul umur. Saya bekerja seminggu 5 kali je. 5 hari. Maksudnya 5 hari tu takkanlah bekerja pagi sampai ke malam. Itu dipanggil makulatul mata majazi saja. Pinjaman saja. Bukan kata kerja seminggu tu tak berhenti-henti. Kerja sampai 24 jam tidak. Orang tanya kita sebelum awak pencen ni awak kerja perkhidmatan awak berapa tahun Saya dah bekerja 30 tahun. Dan saya dah bekerja sejak umur 25 tahun sampai umur 60. Contoh. Dah 35 tahun saya bekerja perkhidmatan saya. Oh, lama juga awak bekerja Maksud lama situ bukan bekerja daripada 35 tahun tu daripada pagi sampai ke malam, tidak 24 jam, tidak. Dia ada juga semayang dia lagi, makan lagi, minum lagi, rehat lagi. Bukan kerja je, tidak. Maka kalau orang tanya gitu, awak kerja berapa tahun? 35 tahun. Saya bekerja selama 35 tahun. Saya tu mengaji jisim. Macam mana? Saya tu mengaji jisim. Kelakuan bekerja itu. Kelakuan bekerja itu. Dia panggil hasil tadi. Kelakuan bekerja selama 35 tahun. Dikaitkan dengan 35 tahun. Maka itu kita panggil makulatu mata majazi. Nampak ya Hajar Zulina Maksudnya saya berkhidmat perkhidmatan sebagai cikgu selama 35 tahun. Contohlah Contoh 35 tahun. Ataupun 30 tahun. Saya berkhidmat perkhidmatan. Saya tu jisim. Kita ni lah diri kita. Perkhidmatan tu berapa tahun? Perkhidmatan tu ataupun berkhidmat. Itu kelakuan. Saya berkhidmat selama 30 tahun. 30 tahun tu dikaitkan dengan masa. 30 tahun tu dikaitkan dengan masa. Maka orang panggil makulatu mata majazi. Nampak ke Hajar Zulina? Yes. Faham. Okey, baik. Faham Habis. Ni tak ada payah mana, dia mudah. Yang dulu kalau Aina tu payah sikit itu kena ulang kaji. Ni senang habis. Dan mengaji setahun. Dan sebulan. Dan umpama sebulan. Orang tanya, awak mengaji berapa tahun dulu? Saya mengaji pondok 5 tahun. Oh, lama. Padahal tak lama pun. Kalau ikutkan mengaji sungguh, tak sampai 5 tahun. Sebab apa? Bukan ngaji sampai 24 jam. Bukan dapat 24 jam. Oh, ngaji lamanya. Bukan 24 jam tu dikalikan 5 tahun tu dia. Dikalikan 12 bulan. Tidak. Padahal kalau wahal hakikat dia, mengaji tu berapa jam je sehari? 8 jam. Orang tanya, awak belajar, orang tanya apa kat ini? Awak belajar dengan Babeli tu berapa tahun? Saya belajar tu dekat 7 tahun. Oh, lama. Padahal tak lama kali pun. Sehari 3-4-5 jam. Sehari sejam je. Contoh Tapi disebut 5-7 tahun tu. Dipanggil makulat mata majazi je. Walhal bukan kalau ikutkan sebenar tak sampai pun 7 tahun. Contoh Walhal kalau kira sejam-sejam tu bila-bila tu berapa tahun je. Sampai dak setahun pun tak sampai. Contoh. Itu dia panggil makulat
mata majazi. Habis. Sebab tu dia kata, yakni dengan tidak penuh dan sama tutup dan sama sendap. Sendap tu sendat lah, sendat. Dan sama sendap betul-betul. Bukan kata tepat-tepat, tidak. Bukan kata tepat-tepat. Kata ngaji 5 tahun tu 5 tahun sungguh, tidak. Tu habis. Ini mudah je. Pendeknya, mata ini makulatu mata ini seperti aina juga. Tu wajah syabah dia seperti aina juga. Wajah syabah depan tu. Pendeknya makulat mata ini seperti aina juga. Lagu mana? Pada pihak apa? Wajah syabah dia. Pada pihak dua bahagi juga. Sama je dengan aina. Sebab aina kan ada aina hakiki dengan aina majazi. Tapi ada beza sikit. Melainkan mata yang hakiki ini tidak menegah akan bersyarikah beberapa perkara di dalamnya. Ini beza. Melainkan mata, makulat mata itulah. Melainkan makulat mata yang hakiki ini tidak menegah akan bersyarikah, akan berkongsi. Maksud tidak menegah ni, yang ni tidak menjadi halangan akan berkongsi. Bersyarikah tu berkongsi. Akan berkongsi beberapa perkara di dalamnya. Dalam mata hakiki. Macam mana contoh? Seperti sehari. Maka boleh bersyarikah di dalamnya. Boleh berkongsi di dalam sehari tadi tu. Oleh puasa beberapa puluh orang. Tengok. Orang nak puasa. Kita seorang ke puasa dalam sehari? Tak ramai lagi puasa, boleh puasa. Boleh berkongsi dengan orang ramai, boleh. Cuma puasa tu, masa puasa tu, naik fajar sampai terbenam matahari. Maka naik fajar sampai terbenam matahari itu, dikatakan bermasa. Tapi, orang berpuasa tu boleh tak? Kelakuan puasa tu ramai ke tak? Ramai. Bukan kita seorang je. Puluh ribu pun boleh. Berjuta-juta orang nak puasa sehari ni boleh tak? Boleh. Tapi dia berlainan dengan aina. Tengok depan. Bersalahan aina. Bersalahan aina yang hakiki dahulu tidak boleh bersyarikah di dalam. Minta maaf saya langkah. Oleh puasa beberapa puluh orang dan kerja dan lainnya. Tengok. Belajar, bekerja. Awak bekerja 20 tahun. Jadi bekerja selama 20 tahun tu, bukan kita seorang. Ramai lagi bekerja sampai 20 tahun. Nampak tak? Sebab tu kita kata berkongsi dengan beberapa perkara. Contoh apa lagi? Dalam masa kita berpuasa tu ajar anak daripada kita puasa daripada terbit fajar sampai maghrib. Adakah kita berpuasa je benda lain tak boleh buat? Boleh buat tak benda lain ajar anak? Boleh. Boleh Ustaz. Macam-macam boleh buat. Macam-macam boleh buat dalam masa tu. Nak apa dia? Nak belajar boleh, nak masak boleh. Nak puasa boleh. Jadi boleh berkongsi dengan pekerjaan lain. Bukan kita seorang je puasa, orang lain pun berpuasa juga. Maka masa terbit fajar, masa naik fajar sampai terbenam matahari tu, boleh berkongsi dengan pekerjaan yang lain. Boleh berkongsi dengan orang lain pun boleh juga kita berkongsi. Dalam masa kita puasa tu, kita orang yang bekerja. Lepas balik kerja, kita masak pula dah. Dalam masa tu, kita semayang pula dah. Banyak.
Banyak masa kita boleh buat. Dalam masa tu juga nak keluar makan, nak keluar apa? Bershopping pun boleh. Contoh. Tu banyak masa dia. Tapi bersalahan aina. Aina tak sama. Yang hakiki. Dahulu tidak boleh bersyarikah di dalam tempat yang satu oleh beberapa jisim. Tengok aina dulu. Aina hakiki dulu ajar mana. Nak bertempat dua jisim pada satu tempat boleh ke tidak? Tak boleh. Habis tu kita kata buku kita tindih gini. Ni. Tempat buku macam ni. Kita letak satu. Itu dia tak panggil bertempat satu tempat, tu bertindih. Ni tempat dia sini. Ni tempat dia bawah ni. Nampak tak? Jadi nak hasilkan satu tempat di beberapa jisim tak boleh. Tempat dia sendak dah. Yang aina hakiki tu. Nak masuk tak boleh dah. Tempat dia tak ada tempat kosong dah. Tak boleh berbilang-bilang pada jisim tak boleh dah. Ajar Faridah tak boleh. Kalau masa boleh. Masa tu dikaitkan dengan masa dia luas. Maksudnya banyak beberapa kerja nak buat boleh. Sebab dikaitkan dengan masa. Kalau kaitkan dengan tempat, satu jisim, satu tempat. Satu jisim, satu tempat. Satu jisim, satu tempat. Tak boleh kita kata dua jisim, satu tempat. Tak boleh. Itu panggil aina, itu panggil aina hakiki. Itu tempat beza dengan mata hakiki. Nampak lagi Habis itu. Tengok dia kata. Dan adapun hakikat zaman itu telah terdahulu sebutnya dulu masalah zaman dah bahas dah masalah aina dulu. Ada 3-4 kaul. Katanya masa dulu kena pada diri falak. Katanya masa itu, zaman itu dikatakan kena perjalanan falak. Banyak dulu kita belajar dulu kan. Ingat lagi tak? Tu. Ni tengok. Pendek ni maksud ringkas lah kesimpulan. Zaman itu tertentu ia zaman di dalam lingkungan matahari berjalan saja. Zaman-zaman ni, masa-masa ni, ni, takrif bagi masa. Tertentu di dalam lingkungan matahari berjalan. Matahari duduk berjalan tu, itu dikatakan masa tu. Maksudnya masa itu ditentukan dalam lingkungan matahari. Kalau tak ada matahari, masa tu tak ada. Pergerakan falak. Kita belajar dulu Pergerakan matahari. Maka itu dikatakan masa. Ni tengok. Maka tidak boleh kita berpegang. Berpegang ni tulis. Ini i'tiqad. Tulis itu. Maka tidak boleh kita berpegang. Yang ini i'tiqad. Tuhan itu di dalam zaman. Tuhan itu di dalam masa. Tak boleh kita i'tiqad gitu. Dengan makna ada ia Tuhan di dalam lingkungan matahari berjalan. Ni orang tanya ni, habis ni, Tuhan tak ada ke ni? Kalau orang tanya esok, ni soalan ni payah. Bukan payah. Kena IQ kita kena tahu. Orang tanya, Tuhan tu duduk dalam masa ke? Tak, kita kata. Habis tu manusia ni duduk dalam masa? Makhluk duduk dalam masa? Habis kalau Tuhan tu, habis tu tekan Tuhan kata Tuhan tu ada, mesti Tuhan tu bermasa. Dia kena jawab gini. Tuhan tu, dia tidak bermasa. Habis tu sekarang ni, habis Tuhan tu tak ada ke sekarang ni? Ada. Kalau ada, jadi bermasa lah. Kita jawab, Tuhan tu ada, kita pun ada. Dia panggil, membetuli dengan masa. Tu tak apa.
Tuhan itu membetuli dengan masa. Walhal sebelum ada makhluk lagi, Tuhan dah ada dah. Adakah Tuhan itu bermasa? Tidak. Kita kata Tuhan itu bertentang dengan masa, membetuli dengan masa. Ni tengok ni. Sebab apa kata tak boleh kita kata etikot kata Tuhan itu bermasa? Kerana jika binasa lingkungan ini tentu dia turut binasa juga. Kalau kita kata Tuhan itu binasa, kalau kita kata Tuhan itu bermasa, kalaulah binasa lingkungan ini, apa? Kita kata matahari itu binasa. Tentu turut binasa juga, Tuhan itu tentu turut binasa juga. Sebab apa? Sebab Tuhan itu duduk dalam bermasa. Kalau matahari itu binasa, maka Tuhan itu jadi binasa juga. Itu sebab. Sebab tu kita tak boleh kata Tuhan itu bermasa. Tengok depan. Maka dengan jalan itu mustahil Allah Ta'ala bermasa. Tidaklah mustahil dengan makna bertentang. Apa bertentang? Bersamaan ataupun membetuli. Bertentang ini bertentang dengan masa. Tambah sikit. Tidaklah mustahil dengan makna bertentang dengan masa. Contoh kita kata apa? Nabi Adam ada, Allah Ta'ala ada. Nabi kita ada, Allah Ta'ala ada. Ada kita sekarang ni, Allah Ta'ala tu ada juga. Itu dia panggil ada kita membetuli dengan, bertentang dengan ada Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala tu tidak bermasa. Kalau dia bermasa, dia akan jadi binasa. Sebab apa? Kalau matahari tu binasa, maka fahamnya Tuhan pun akan jadi binasa juga. Sebab tu dia kata masa itu tadi dia cerita dah duduk dalam lingkungan matahari berjalan. Falak dia berjalan matahari tu. Habis ada Tuhan tu? Ada Tuhan tu bertentangan dengan masa saja. Apa bertentangan? Yang ni membetuli dengan masa saja. Membetuli dengan masa saja. Walhal dia tidak bermasa. Dia yang menciptakan masa. Sebelum dia jadikan makhluk, dah tak bermasa dah. Maka Allah Ta'ala jadikan matahari bergerak, falak dia tu, maka jadilah masa. Tu sebab tu kata, tak mustahil lah dengan makna, tidaklah mustahil dengan makna bertentang, yang ini bertentang dengan masa. Kerana Tuhan kita ada selama-lama. Tuhan kita tu ada selama-lama. Dia tak ada kait dengan masa. Kalau kait dengan masa, maka masa itu duduk di dalam lingkungan matahari berjalan. Kalau orang tanya masa tu apa? Masa-masa tu, dia duduk di dalam lingkungan matahari berjalan. Dan kita tak boleh etikot kata Tuhan tu bermasa. Sebab apa? Kalau Tuhan tu duduk dalam lingkungan matahari, kalaulah kita kata matahari tu binasa, tentulah Tuhan tu jadi turut binasa juga. Dia akan jadi binasa juga. Sebab dah matahari binasa, dia pun binasa. Sebab tu kita kata Tuhan tu tidak bermasa. Cumanya dia membetuli dengan masa. Membetuli ni maksudnya kebetulan. Kita kata aku ada sekarang, Tuhan pun ada. Ada kita ni bermasa, Tuhan ada tu tidak bermasa. Kerana apa? Kalau Tuhan tu bermasa, kalaulah kita ni binasa, Tuhan tu akan jadi binasa juga. Tu dia punya natijah. Habis. Kerana Tuhan kita ada. Kerana Tuhan kita ada selama-lama. Sama ada tekah ketika, tekah atau ketika. Sama ada tekah ketika matahari zuhur atau lainnya. Tak kira lah. Sama ada ketika matahari waktu zuhur ke, Tuhan ada juga. Ataupun selainnya. Apa selainnya? Iaitu sama ada waktu ketika waktu asar ke, waktu maghrib ke,
waktu isyak ke, Tuhan tu ada juga. Ada tu dipanggil bertentang dengan masa. Bukan ada tu dilingkungi oleh matahari, bukan. Habis itu. Wallahu a'lam. Dan yang kelima daripada bahagian arat yang 9 itu ialah idhafah. Ini panjang lagi dipanggil makulatul idhafah. Ini kita akan sambung pada minggu hadapan. InsyaAllah. Faham lagi ajaran? InsyaAllah faham. Hajar Faridah faham? Saya faham, Ustaz. Alhamdulillah. Okey, baik. Jadi kita berhenti setakat tu dulu. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada minggu depan dengan kata yang kelima daripada bahagian arat 9 itu ialah idhafah. Allah Alam. Ini pembahasan makulat mata ni dia tak payah. Kalau idhafah tu dia payah sikit lah. Idhafah dia semua tak banyak dah ni. Lagi 4 lagi habis lah. Makatul infial, makatul fi'li, makatul milki. Nanti kita sambung lagi minggu depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fih wa amalan maqbula wa sa'adatad darain amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih banyak semua. Terima kasih, Ustaz. Ustaz.